Share my screen. Okay. Okay, boleh nampak skrin saya tak? Baik. Alright, daripada session lepas kita buat sampai ke sini, kemudian kita buat homework. Kita buat latihan ini dan latihan ini. Semua dapat jawapan yang betul tapi ada satu soalan yang nombor 3 ni saya nak komen sikit lah, sebab ramai yang guna untuk mencari HOK. HOK ni jawapannya betul, tapi dia guna cara yang saya rasa kesemua tiga korang ni semua guna cara yang susah. Okey, kita ada segitiga sisi sama segitiga sisi sama HOK. Sebab apa dia kata panjang peretas HK adalah sama dengan jejari bulatan tu. Maknanya HK ni sama dengan jejari. Ini jejari, itu pun jejari. Jadi dia punya sisi semua sama. Apabila sisi dia sama, sudut dia pun sama saiz. Okey, bila sudut sama saiz bermakna sudut HOK tu kita tulis saja sebagai pi per 3 radian. Okey, kemudian kita convert lah 3.142 per 3 ataupun kita guna fungsi kalkulator untuk dapat nilai pi yang tepat. Jadi dapatlah jawapan untuk soalan A tu. Tak perlu buat cosine. Cosine tu boleh dapat jawapan yang betul juga, dapat jawapan yang tepat juga, tetapi panjang caranya. Okey? Saya ada post 3 video dekat YouTube. Jadi boleh refer kepada video tu lah. Kalau rasakanlah ada kawan-kawan sekolah yang mungkin boleh dapat manfaat daripada video yang saya post dekat YouTube, mungkin elok juga di forwardkan pada kawan-kawan lah. Alright, supaya dapat manfaat sama-sama. Okey, kita nak terus tengok kepada, kita nak masuk section yang terakhir dah untuk sekatan membulat. Sekatan membulat ni bukanlah topik yang berat Bukanlah topik yang berat, tetapi jangan ambil mudah pula lah. Okey, kita kena study juga. Alright. Kita tengok contoh 10 di sini. Rajah di sebelah menunjukkan sebuah kipas kertas. Okey, kipas kertas ni zaman sekarang ni dah tak banyak jumpa dah, tapi zaman dulu masa saya membesar dulu banyaklah. Yang dibuka sepenuhnya bahagian PQNM. PQNM merupakan bahagian diliputi dengan kertas. Okey, yang warna merah tu. Yang warna merah tu diliputi dengan kertas. Manakala yang warna coklat tu itu tak ada kertas, dia ada bingkai kayu saja, buluh saja. Mungkin dia buat daripada buluh. Kipas kertas ni dibuat daripada buluh dia punya bingkai dia. Dan kertas tu dibuat dari kertas lah. Alright. Diberi bahawa OP ini dia, iaitu jejari kepada sektor 15 cm. Okey, 15 cm. Letak siap-siap 15 cm. Dan okey, dia bagi tahu ratio. Dia bagi tahu OM dan MP adalah nisbah OM kepada MP ialah 2:3. Okey, kita boleh tulis juga, ditulis macam ni OM, nisbah OM kepada MP adalah 2:3. Jadi kita boleh tulis juga dalam bentuk pecahan. OM per MP ialah 2/3. Okey, bila kita letak bentuk pecahan dia lebih rasa nampak lebih mudah. Dan PAQ adalah 120. Okey, 120 darjah. Right. So soalan dia, hitung luas dalam cm persegi kawasan yang diliputi oleh kertas itu. Okey. Dia suruh cari luas kawasan yang merah tu Ini tak susah sebenarnya Apa yang kita perlu ialah formula untuk luas. Formula untuk luas sektor. Formula untuk luas sektor macam mana formula dia? L bersama dengan 1/2 J kuasa 2 theta. Betul tak? Betul lah tu. Betul. Okey, ini dia luas yang kita perlukan. Okey, bila kita tengok soalan begini, kita perlu buat analisis sedikit apa yang kita perlukan. Disebabkan dia minta kawasan yang warna merah tu. Kawasan yang merah ni saya lukis ni
Ini bukanlah bentuk sektor Ini bukan bentuk sektor, tapi sektor yang telah dipotong. Dia dah ambil sektor yang asal dia ni besar ni tapi dia ambil kawasan ini, dia buang. Maknanya kita cari luas sektor yang besar, kita tolak luas sektor yang kecil. Itu dia cara dia. Itu cara yang mudah. Kita kata luas kawasan berkertas, kawasan saya tulis merah jugalah. Kawasan merah ialah luas sektor besar, luas sektor OPQ. Okey, tak apa, saya tulis penuh lah, nanti sikit orang ingat apa pula. Sektor OPQ tolak luas sektor OMN. Okey, jadi kita tengoklah luas sektor OPQ, kita guna formula 1/2 J kuasa 2 theta. Alright. So, theta, kita kena tahu theta dulu. Kita kena tahu theta. Theta kena tahu iaitu sudut MON. Ni berapa? Dan kemudian kita kena tahu jejari. OM berapa dan OP pula berapa. Okey, OP kita dah tahu sebab dia dah bagi tahu dalam soalan ni, OP adalah 15 cm. So OP dah tahu. OM kita tak tahu. OM kita tak tahu. Ini 15 cm. MON dia dah bagi tahu, tetapi dia bagi tahu dalam darjah. Dia bagi tahu dalam darjah 120 darjah. So kalau kita nak tukar kepada radian, kita darab dengan pi per 180. Betul ke? Betul lah. Sekejap, saya bagi ruang sikit. OM kita nak cari nanti. Alright, kita nak ambil pi nilai apa? 3.142 boleh lah. Alright. 120 darab 3.142. Okey, bagi dengan 180. Okey. Ini nilai apa tu? Dalam radian Ya. Tu cikgu salah tekan kat 120. Oh, okey. Saya silap tekan Okey, try sekali lagi 120 darab 3.142. Okey, kalkulator memang selalu buat silap. Bukan kalkulator yang buat silap, saya yang selalu buat silap. Ni dia. Okey, thank you. 2.095 radian. Okey. Ini sekiranya kalau kita nak guna formula inilah. Sebenarnya kalau kita nak guna formula tak menggunakan radian pun boleh juga. Kalau tak mau guna radian, kita boleh guna formula apa? L adalah bersamaan dengan pi j squared. Pi j squared, pi j kuasa 2 darab dengan theta bahagi 360. Ini pun boleh juga. Okey, kalau kita guna formula ini, kita tak perlu pun tukar sudut theta tu kepada radian. Jadi kita boleh pilih mana-mana kita nak. Nampak gayanya saya mungkin tak mau gunalah radian ni, saya tak mau gunalah sebab radian ni saya telah pun bundarkan. Saya dah pun bundarkan nilai sudut tu. Kalau saya tak mau bundarkan, saya boleh guna saja 120. Okey, saya tak mau guna radian sekarang ni, saya nak guna darjah. Okey, tengok macam mana saya buat. Okey, luas sektor OPQ. Kita guna formula ini sekarang ni. Pi J kuasa 2. J kuasa 2 sekarang ni ialah 15 kuasa 2. 15 kuasa 2. 15 kuasa 2
darab dengan 120 bagi 360. Okey, 120 360 ni boleh dipermudahkan. Ini habis. Okey, 12 dengan ini jadi 1/3. Jadi 1/3. Okey. Maknanya saya nak guna teruslah. Saya tulis begini terus Saya tulis begini terus. 1 per pi 15 kuasa 2/3. Terus saya guna. Okey, itu adalah luas sektor yang besar dengan jejari 15. Sekarang kita nak tolak luas sektor yang kecil, OMN ni. Tetapi jejari dia kita tak tahu. So macam ni kita nak tahu. Kita boleh dapat itu daripada informasi nisbah yang dah diberi. OM par MP adalah 2/3. Bermakna, saya harap semua boleh ikut Kalau tak boleh ikut, tolong bagi tahu. OM per MP ialah 2/3. MP pun kita tak tahu. MP yang ini. MP pun kita tak tahu. So kita perlukan satu nisbah yang lain, iaitu OM per OP. Macam mana nak dapat ni? Kita boleh buat 2/2 tambah 3. Sebab OP ni apa dia? OP ni ialah OM tambah MP. Jadi kita tambahlah 2 tambah 3 macam ni. Jadi bersama dengan 2/5. Boleh ikut tak ni? Boleh faham tak apa yang saya buat ni? Respon please. Boleh. Okay, yang lain? Boleh. Okay. Alright, good. So, OM nisbah OM kepada jejari kipas tu ialah 2/5. Bermakna OM ialah 2/5 darab dengan 15. 3 bermakna bersamaan dengan 6 cm. Jadi kita boleh guna dah informasi jejari untuk OM tu 6 cm. Jadi pi 6 kuasa 2 darab dengan 120/180 tu. Jadi itu juga sebenarnya samalah dengan par 3 saja begini. Okey. So sekarang saya nampak ada common factor. Ada faktor sepunya. Jadi saya asingkan Saya nak memudahkan kerja saya sikit. Pi per 3 15 kuasa 2 tolak 6 kuasa 2. Jadi kita selesaikan. Pi per 3 ialah 3.142 per 3. Okey, 15 guna kalkulator, jangan buat silap, jangan tekan silap. 15 kuasa 2 tak on pun lagi. 15 kuasa 2 tolak 6 kuasa 2 iaitu 189. Jadi kita darab 189 dengan pi bahagi dengan 3. Darab 3.142 bahagi 3. Maka dapatlah jawapan dia 197.95. 197.95 cm persegi. Okey, faham tak? Sebab kita nak buat latihan lepas ni. Dapat ya. Okey, good. Alright. Ada siapa yang nak tanya apa-apa soalan? Boleh tanya sekarang sebab kita nak buat latihan lepas ni. Tak ada soalan Saya tak dengar apa-apa pun. Okey. Latihan ada 3 soalan Dan 3 soalan ni adalah bahagian akhir untuk sukatan membulat. Lepas ni tak ada dah. Mungkin kita jawab nombor 1 dulu. Kita tengok macam mana. Kalau rasa macam boleh buat soalan 2 dan nombor 3 di dalam sesi ni, kita buat.
Kalau rasa macam kita nak save masa, kita buat sebagai latihan di rumah. Okey. Tengok pada buku teks masing-masing pun boleh. Latihan kendiri 1.7. Soalan nombor 1 dulu kita buat. Okey. Rajah di sebelah menunjukkan sebuah taman SRT. Taman SRT. SRT ni apa dia? Oh, okey, SRT ni huruf dia lah. SRT. Ia berbentuk semi bulatan. Okey, semi bulatan, separa bulatan. Berjajari 12 meter. Kawasan berumput PQR. PQR adalah kawasan warna hijau tu. PQR itu adalah kawasan berumput. Berbentuk bulatan berpusat. Sekejap. Kawasan berumput PQR berbentuk sektor bulatan berpusat Q. Okey, Q ni dia punya pusat dia. Okey, Q ni dia punya pusat. Berjajari 16 cm. Okey, tadi semi bulatan tadi jejari dia 12 cm. Tetapi PQR ni jejarinya adalah 16 cm. Okey, dah bagi tahu situ. Kawasan berwarna coklat cair pula. Coklat cair. Yang inilah. Coklat ada bunga ni. Pula dipagar dan ditanam dengan pokok bunga. Dia beri panjang lengkuk PR. Panjang lengkuk PR adalah 14 meter. Okey, cari A kawasan pagar dalam meter yang digunakan untuk memegang kawasan tanaman pokok bunga. Okey, kawasan pagar ni tengok saya punya laser pointer. Dari SP bulat ke sini, QT ikut jejari sini, patah balik sini. Itu dia kawasan yang berpagar. Okey, so cuba buat dulu. A dan B luas kawasan meter persegi kawasan pokok berbunga. Okey. Dia mula sekali dia suruh cari apa? Dia suruh cari panjang pagar ni, warna merah saya lukis ni. Okey, semua ni. Itu soalan A. Kemudian luas kawasan pokok bunga, luas keseluruhan ni. Okey, cuba buat sekarang saya bagi beberapa masa saya bagi 5 minit boleh kot sampai 58 lah. Sampai 9.58. 8.58, sorry. 8.58. Sila buat sendiri. Tengok buku teks sendiri pun boleh, tengok skrin ni pun boleh. Kalau nak tengok semula pada slide yang sebelum ni, minta saya patah balik. Rasanya mungkin tak perlu kot. Okay, ini semuanya common sense. All the best. Sementara itu saya tuliskan formula yang diperlukan. Sama J theta luas sektor 1/2 J kuasa 2 theta. Alright. Itu dua saja formula yang diperlukan rasanya. Ya. Cari panjang lengkuk SRT. SRT. SRT kita kena cari. Betul. PR dah tahu dah. Okay. Yang lain semua dah tahu dah. SRT tu yang tak tahu lagi kan. Nak cari panjang pagar lah untuk soalan A.
Saya rasa panjang SP dan QT ni kita tahu, boleh cari. Panjang RQ pun dah tahu 16. Panjang PR pun dah tahu 14. Tinggal SRT saja. Siapa dah dapat jawapan, sila jeritkan jawapan. Mungkin ada satu benda yang nanti korang bertiga akan keliru ni nanti. Saya dapat agak satu. Tak apa, saya biarkan korang berfikir dahulu. Kalau saya tak mau cepat-cepat tunjuk jawapan, nanti spoil. SRT P O Q. Okay, sebenarnya masa 5 minit dah habis dah sebenarnya. Tapi soalan A pun belum habis lagi. Tolong bagi tahu saya kenapa tersangkut soalan A. Kat mana tu? Okey, bagi saya tanya satu perkara dulu. Panjang lengkok SRT dah dapat belum? Dapat 37.704 Okey, good. meter. Panjang lengkok SRT ialah 37.704 meter. Itu straightforward tu. Yang lain? Jadi dengan spin QT. SP dengan QT saya memang agak dah benda ni yang jadi masalah nanti. SP dengan QT. So panjang pagau dia Apa dia? Ulang. dia Tanya. tak okey tanya. Saya dapat yang SPQT tu, cuma saya yang apa nama, yang dia punya tita tu pakai yang pagi 2 kan. Theta. Nak cari yang mana? SRT ke? SRT. SRT. tu pai. Theta
Theta kita boleh ambil ni pi lah, yang ni, pi. 120. Ha. So dia punya luas pagar SRT campur QT campur SP campur PR dengan PQ. Exactly. Yang keliru nak cari SP dengan QT, betul tak? Cikgu, saya dapat itu. Dapat apa? 75.70. Betul. Panjang pagar betul. Siapa lagi dapat jawapan tu? Amal cikgu. Nama pertama good. Siapa tu yang last kali buat suara tu? Amar Ya. Alright. Yang bagi jawapan ni tadi tu Akil Alright. So, Megat macam mana, dapat tak? Saya tengah cari SP dengan QT. Begini SP dengan QT payah nak cari jawapan dia. Okey. Kita tak perlu cari SP dan QT secara individu. Okey, cuba tengok sini betul-betul ya. Megat Kita tahu panjang OS ialah berapa? 12 meter. Kan? Dan kalaulah OS 12 meter, tentulah OT pun 12 meter. Bukan betul tak? Betul. Jejari untuk sektor di dalam ni adalah 16 meter. Kalau panjang itu 16 meter, panjang ini pun tentulah 16 meter. Sebab dia jejari sektor yang sama, betul tak? Okey, dah nampak. Jadi jangan cuba cari SP dan QT secara individual. Kita kata SP tambah QT ialah 24 tolak 16. Sudah cerita. Tak payah pening kepala tu. Jadi 8 meter. The rest jadi mudah. Okey tak? Jadi kita ambil panjang SRT tadi 77.704 tambah 8 meter tambah panjang lengkok ni tadi, berapa tu panjang lengkok dia tadi tu? 14 tambah dengan 16. Dapatlah jawapan dia 75.70 meter. Okey Megat? Okey, okey, good. Tak payah padam tak apa ni. SP tambah QT. Alright. Okey, sekarang cuba buat soalan B pula. Luas kawasan dalam meter persegi. Cikgu, Ya. saya dapat 114.22. 114.22. Itu siapa tu? Akil ke? Akil Okey. Luas Luas tanaman pokok bunga. Ialah 114.22 meter persegi. Okey, ini jawapan Akil. 114.22. Sama juga. Megat pun dapat juga. Amar dapat tak Amar? Jap cikgu. Untuk soalan ni kita perlu mula-mula sekali kita kena cari sudut PQR kan. Kita guna S bersama dengan J theta. S ialah 14 meter. J adalah 16 meter. Jadi theta yang kita nak cari. Jadi theta ialah 14/16 iaitu 7/8 radian. Biarkan bentuk pecahan begini. Jangan tak payah buat dalam bentuk bentuk radian. Tak payah buat bentuk dalam perpuluhan. Cikgu. Ya. Jawapan dia 114.22 ya. Okey, betul tu. Alright, semua dapat jawapan yang sama, betul. Okey, jadi itu soalan nombor 1. Ada lagi soalan nombor 2. Tapi kita dah spend masa agak lama dah untuk soalan nombor 1 tu. Saya ingat soalan nombor 2 dan nombor 3 ni saya akan bagi sebagai homework lah.
Satu perkara tentang soalan nombor 2 ni saya notice ya, sekejap ya. Daripada buku teks, lukisan dia mengelirukan sekejap. Lukisan tu gambar rajah untuk soalan nombor 2 ni mengelirukan. Jadi nanti buat nombor 2 nombor 3. Kalau boleh faham diagram ni teruskan. Okey. Kalau tidak nanti saya akan cuba hantar melalui WhatsApp dengan lukisan saya sendiri kat sini. Dia lain sikit daripada yang dalam buku tu. Okey. Jadi ini topik yang terakhir untuk sukatan membulat. Ada apa-apa soalan tak sebelum saya akhirkan topik ni, bab 1 ni? Saya nak masuk pembezaan. So faham. Tu megak tu kan. Akil? Cikgu, saya nak tanya cikgu. Mhm. Kalau apa ni waktu saya buat latihan yang cikgu bagi homework tu, Mhm. saya dapat ada yang jawapan tu saya dapat dia macam, kalau saya tengok buku teks punya jawapan, dia macam beza 0.001 lah. Sebab kalau tu dia tak bundarkan kalau jawapan yang dalam buku teks. Betul. Lepas tu kalau dalam exam kan cikgu, dia dikira betul ke salah? Okey, selalunya dalam exam itu dikira betul sebab kalau lari sikit-sikit tu hanya sebab masalah pembundaran, bukan satu masalah besar. It should be okay. Saya rasa orang yang examiner, orang yang buat bagi markah tu bukanlah lurus bendul sangat. Walaupun sebenarnya examiner ni dia ada skema jawapan dia sendiri tau. Dia akan refer pada skema. Tapi diorang ni bukan lurus bendul. Kalau dia lari sikit-sikit tu, dia rasa macam jawapan tu within the range kan. Dalam range yang dibenarkan, dia bagi markah juga, markah penuh juga. Tak ada masalah insya-Allah. Jangan risau bab itu. Kita risau sekarang ni bab macam mana kita kena faham cara nak menyelesaikan masalah tu dan kita kena tahu cara untuk menjawabnya. Itu kita punya concern sekarang ni. Pembundaran tu is not a big problem. Itu perkara biasa. Sebenarnya saya jumpa ada banyak dalam buku teks ni ada beberapa perbundaran punya isu lah. Dan satu lagi perkara, buku teks ni kan, ini adalah buku korang punya batch ni adalah batch yang kira pioneer untuk KSSM, betul tak? Senior korang setahun semua KBSM, betul kan? Jadi korang punya buku semuanya cetakan pertama, semuanya revision pertama. Sebenarnya ada banyak silap. Saya jumpa ada beberapa kesilapan dalam buku teks ni. So hopefully going forward ada pembetulan lah untuk kesilapan-kesilapan yang ada. Okay, thank you Akil for the question. Ada Amar, ada apa-apa soalan? Ada apa-apa nak diajukan? Tak ada cikgu. Okay, kalau macam tu kita tamatkan topik sukatan membulat ni ya.